Ya, Assalamualaikum and good morning. Hari ini teacher akan bincang tentang gerak gempur. Tajuk, beberapa tajuk. Okey, kita mula dengan tajuk function. Kita tengok soalan nombor 1. The diagram show part of the graph of the function fx. Okey, yang ni awak highlight dulu. Ni kita nampak dia ada negatif dengan modulus x. Okey, dia kata find the value of x. Okey, berada di sini. Okey, so yang ni kita kena tahu dulu apa maksud fx. Fx sama dengan, cara tulis dia sama dengan negatif modulus bagi x. So fx ni adalah y. So y adalah negatif modulus x. So kita ada k. Okay, kita nak tahu k. Okay, sini kenapa dia bagi 3? Mesti ada sebab. So ni adalah koordinat dia 3k. So kita masukkan 3k ni bermaksud x dengan y. So y ni kita masukkan sebagai k, x ni kita masukkan sebagai 3. Okay, so bila jadi ni 3 modulus 3, jawapan dia adalah 3. So negatif dengan negatif lah. So nilai k adalah negatif 3. Okay, so settle A. Kita masuk B pula. Dia kata find the type of relation. So yang ni kita perlu ingat type of relation ada 4 jenis, iaitu one to one, one to many, many to one dengan many to many. So macam mana yang ni? One to one ni dia punya gambar rajah dalam kepala awak ingat 1 kepada 1. Semua bahagian 1 kepada 1. Kalau one to many, kemungkinan dia ada 1 kepada 1 ni tak ada cara lah. So ambil one kepada banyak, 1 kepada banyak. Sini image dia ada 2. Kalau many to one, objek ada 2, 3, dia pergi kepada 1 image. Ni kita panggil many to one. Walaupun yang dia buat ada one to one juga. So kita ni kita abaikan one to one, kita ambil many to one. Okay, untuk many to many dia akan jadi bentuk zigzag. Zigzag. Gitu. Kalau awak dapat kenal pasti line dia bentuk zigzag, so itu adalah many to many. So kalau sini nak tengok, kita kena buat ambil x, ni adalah untuk x, ni adalah untuk y. So contoh kita ambil 3. So 3 pergi ke k tadi kita dapat nilai dia adalah negatif 3. Sebab dia 3 ke negatif 3. So 3 negatif 3. Contoh kalau kita ambil dia 2, nilai dia 2. So bila kita gantikan 2, kita akan dapat nilai k dia berapa? Kemungkinan nilai k dia adalah, kita ganti 2 sini, dapat negatif 2. Kita gantikan 2. Kalau kita gantikan kosong, dapat kosong lah. Kalau kita gantikan 2 ni, negatif 2. Negatif 2 untuk x. So bila kita masukkan negatif 2 sini, cikgu try masukkan ni, negatif 2. Ni, negatif 2. So bila negatif 2, modulus negatif 2, dia akan keluar yang positif. Sebab modulus ni menyebabkan nombor jadi bentuk positif. So jadi positif 2. Sini positif 2. Tapi negatif ni dia akan turun juga jadi negatif. Maksudnya negatif 2 juga jawapan dia. So negatif 2 juga jawapan dia. Kita sesuaikan. 3, 2. Kalau 2 dapat negatif 2. Gitu. Okay, kita try nombor 3. Kalau try nombor negatif 3. Okay, so kita try masukkan negatif 3 sini. Negatif 3. Okay, negatif 3. So bila keluar negatif 3 ni, bila modulus dia terhapus negatif dia jadi nombor 3 saja. Tapi ni ada negatif. Saya akan turunlah negatif 3. So maksudnya kalau nombor tu x tu adalah negatif 3, so jawapan dia pun akan jadi negatif 3. Okay, so bila kita tengok di sini, ni dia ada many to one. Okay, yang ni pun sama. Kalau kita ambil objek ni, 2 ni. So dia pergi kepada 1. So bermaksud dia adalah type of relation dia adalah many to one. Okay. Kita tengok soalan nombor 2.
Okay, given that the function, ni kita highlightkan yang ni. Find the values possible x when the image is 3 of x. Okay, so image tu bermaksud fx. Yang ni awak kena ingat image tu bermaksud fx. Image fx ataupun y lah. Yang ni xx lah. Ni bermaksud sini x, sini fx. Okay, so bila kita masukkan fx, simbol anak panah tu kita boleh gantikan sama dengan modulus x tambah 8 modulus. So dia nak nilai bagi x, nilai bagi x. Okay, so fx tu adalah image. Image 3. So kita masukkan 3. Ingat modulus x tambah 8. Okay, so bila kita nak hilangkan modulus, kita pindahkan ke sebelah sini. Jawapan kita untuk 3 ni akan jadi positif, negatif 3. So, yang sini tinggal x tambah 8. So, ni saya buat sebelah. X tambah 8 bersamaan dengan tambah tolak 3. Bermaksud, x tambah 8 ada jawapan 3. Satu lagi dia boleh jadi x tambah 8 sama dengan negatif 3. So, x sama dengan 3 tolak 8. So, yang ni akan dapat jawapan negatif 5. So, yang ni x sama dengan negatif 3 tolak 8. So, dapat x sama dengan negatif 11. So, nilai-nilai. Dia kata cari nilai-nilai. So, maksudnya ada dua lah nilai dia. Iaitu x negatif 5. Satu lagi x negatif 11. Okay. Soalan nombor 3. Okay, dia kata diberi given that ada dua function iaitu fx dengan gx. Find the value bagi mula-mula dia suruh cari f inverse. Okay, so bila f inverse kita kena buat let lah. Okay, kita sikit. Okay, let. So macam mana nak buat let dia? Kita buat fx sama dengan 2x tambah 1. So, kita letkan dia 2x tambah 1. Kita jadikan dia sebagai y, let y. So, x sama dengan pindah semua. So, y tolak 1 bahagi dengan 2. So, ni bermaksud, x yang ni bermaksud f inverse. Kita dah terbalikkan dia. Automatik y ni, huruf y kita tukar sebagai x. 2. So, dia nak 5. So, kita letak di sini sebagai 5. 5. So, bila sini 5, add to 5. So, sini pun berubahlah jadi 5. So, bermaksud 5 tolak 1 jadi 4. 4 bahagi 2 bersamaan dengan 2. Kita kecilkan. Okay, yang ni pula adalah composite function. So, bila composite function, awak ambil soalan dia GF1. Lagi mudah bila dia bagi sini adalah nombor, bukan huruf macam fx. Lagi ni lagi mudah. So, cara nak ganti dia adalah kita ganti bahagian belakang dulu. So, G ni turun je. So, F1 kita masukkan sini. Maksudnya F ni 1. So, bila masukkan 1, dia akan jadi 2 darab dengan 1 tambah 1. Okay, so, dia akan jadi G3. Gitu. So, G3. So, kita masuk yang ni pula 3. So, dia akan jadi 3 tolak 2 per 3. Given that 3 and m are the root of the quadratic function. Okay, so 3 dengan m ni adalah roots bagi quadratic function ni. Find the value of k. Okay, so macam mana nak cari k ni dan m, nilai m. Okay, sebenarnya ada dua cara. Cara yang paling senang kalau awak dah tak terfikir. So, root ni bermaksud x. Ni pun x. So, x sama dengan 3. Satu lagi x sama dengan m. Okay, so awak boleh buat comparison. Ataupun awak boleh buat substitution. Iaitu penggantian. Awak masukkan x3, 3 ni ke dalam persamaan. So, 2, 3 kuasa 2 tambah k, 3 tolak 15 sama dengan 0. So, ni jadi 9. 9 ke 2, 18 tambah ke k tolak 15 sama dengan 0. Ni jadi 3. So, K sama dengan ni 18 tolak 15 jadi 3. So, dapat K sama dengan negatif 3.
bahagi dengan 3. So, dapat K sama dengan negatif 1. So, yang ni pula macam mana nak kita nak cari nilai yang satu lagi ni, X yang satu lagi. Kita boleh masukkan nilai K ke dalam ni. So, 2X kuasa 2 tolak 1X tolak 15 sama dengan 0. Yang ni boleh tekan kalkulator. EQN. So, bila kita tekan EQN, okay, cikgu tunjuk sikit masa guna kalkulator ni. Okay, so, kita tekan EQN. Ni tekan 1. Masukkanlah unknown. Ni unknown dia 1 lah, iaitu nilai X sahaja. So, kita kena pilih degree 2. So, kita pun tekanlah A adalah 2. 2 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 15. Sama dengan. So, kita akan dapat jawapan untuk X adalah X sama dengan 3. Satu lagi adalah yang ni dalam improper fraction. So, bila improper fraction, tekan shift, tekan ABC. Negatif 5/2. So, X sama dengan negatif 5/2. So, kita boleh compare. Yang diberi, yang telah diberi. Cuba highlight sikit. Yang diberi adalah X sama dengan 3 ni. Yang ni, yang diberi. Okay, so X yang satu lagi ialah M tu lah. So, kita masukkan X, M tu kat sini. X sama dengan M. So, maksudnya M, nilai M kita yang satu lagi adalah yang ni. 2. Okay, next. Okay, soalan nombor 2 ni dia kata, given that quadratic equation has roots. Has no real root. So, no real root kita kena hafal lah. So, no real root, kita ada 2 different root. 2 equal root, no real root. No real root adalah B square minus 4AC lebih kecil daripada 0. Okay, so kita masukkan. Mula-mula make sure kita kena pasti dulu A, B, C dia. So, yang ni A adalah 3, B sama dengan negatif 8, C adalah K. So, B square minus 4AC lebih kecil daripada 0. So, B adalah negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A adalah 3, C adalah K. Kecil daripada 0. So, 64 tolak 12K lebih kecil daripada 0. Negatif 12K. Negatif 64. Okay, so yang ni make sure negatif 12 kalau pindah dia akan jadi berubah arah lah. Tapi still bawah ni adalah negatif 12. So, kita akan dapat. Sorry. Okay, kita sambung nombor 3. Okay, dia kata given one root of the equation. This one is 3 times. Okay, 3 kali. Ni 3 times of the other root. Okay, so maksudnya ginilah. 3 times tu bermaksud roots. Contohlah, root tu X. Kita andaikan X tu sebagai alpha. Roots, one root tu alpha. Alpha satu lagi maksudnya 3 times the other root. So maksud lagi tu adalah 3 alpha. Macam gitu. So, kalau kita guna bentuk awan tu, kita masuk sini, quadratic equation dia. So, root K duduk atas ni. Ni. Root ni punca-punca dia. 2 dengan 3 punca-punca dia. Tapi hak ni dia tak kata nombor berapa, kita buat sebagai huruf. So, sini alpha. So, lagi dia kata 3 kali. So, maksudnya 3 alpha. Okay, so bila keluar dia, kita kena ingat step dia untuk mudah kita nak kira. SOR hasil tambah sum of root adalah negatif B per A dengan POR adalah hasil darab product of root. Maksudnya C per A. Okay, so hasil tambah sum of root. So kita ambil lah alpha dengan 3 alpha. So tambahkan dia. Ni pula negatif turunlah negatif B. Kita ambil dia, kita tengok sini A, B, C, hak mana so. So, kalau hak ni A dia adalah 1 lah. Kalau B dia adalah positif K ni. C dia adalah positif 12. So, kita masukkan dalam ni. So, negatif B bermaksud negatif dia punya formula. B kita masukkan K je lah, positif K. So, A adalah 1. POR bermaksud hasil darab sum of root ni lah, root ni. So, 3 alpha. Sama dengan C adalah 12 bahagi dengan 1. So, kita selesaikan. Alpha tambah 3 alpha dapat 4 alpha bersamaan negatif K.
Ni pula 3 alfa kuasa 2 sama dengan 12. So kalau kita tengok dua ni, ni better kita, mana better kita kira dulu. So better kita kira dulu ni lah. Nampak tak ni? Ni. Sebab apa? Sebab dia punya unknown ada satu je. Berbanding dengan ni, unknown ada dua. Alfa lagi, K lagi. So kita settlekan ni dulu. Kita nak cari alfa tu. So 3 alfa kuasa 2 bersamaan 12. So alfa kuasa 2 sama dengan 12 bahagi dengan 3. So kita dapat 4 alfa. Kuasa 2 pindah dia akan jadi punca kuasa. So punca kuasa jadi positif negatif 2. Kita ada dua nilai. Okey, lepas tu untuk K pula kita masukkan kedua-dua nilai tu. Kedua-dua nilai. So contoh untuk ni kita masukkan alfa sama dengan 2. Untuk ni sekali lagi alfa sama dengan negatif 2. So bila kita masukkan alfa sama dengan 2, so kita dapat 4 darab 2 sama dengan negatif K. So negatif K sama dengan 8. So K sama dengan negatif 8. Satu lagi kita akan dapat alfa sama dengan negatif 2. So maksudnya 4 darab negatif 2 sama dengan negatif K. Negatif 8. Negatif K. So K sama dengan 8. Boleh ni? Okey, kita ada persamaan pertama, persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Okey. 2x tambah y tolak 5z sama dengan negatif 1. So 3x tambah y tolak 7z sama dengan 0. Okey, so kita nak tengok hak mana dulu? Kita tengok hak ni. Kalau hak ni better y lah, kita hapuskan. So kerana kita nak hapuskan y ni, kita pun guna operasi tolak. Sebab bila tolak, y tolak dengan y jadi terhapus. Dia jadi kosong. So kita guna operasi tolak. Kita boleh tolak tepi. So 2x tolak 3x bermaksud negatif x. Ni pula negatif 5 tolak 7. Jadi positif 2z. Sama dengan negatif 1 tolak kosong, negatif 1 lah. Okay, so kita ada satu persamaan daripada gabungan hak ni. So kita ambil 3x tambah dengan y tolak 7z sama dengan 0. Ni pula 5x tambah dengan y tolak 12z sama dengan 1. Okey, so kerana nak buat ni, kita pun potonglah. Potong nak guna operasi ke apa? Sama juga operasi tolak sebab kita boleh hapuskan y ni. Okey, so 3x tolak 5y so dia jadi negatif 2x. Tolak 7, tolak tambah. So tambah jadi 5 lah ke? 12 tolak 7 ke jadi 5. So dia jadi 5z. Sama dengan 0 tolak 1, negatif 1. Okay, kita kena ambil atas dulu baru tolak ni. Ni atas tolak. Okey, so kita ada persamaan satu lagi. Hasil gabungan. Contohlah hak ni kita anggap sebagai 4. Hak ni 2 ni kita anggap sebagai 5. So 4 dengan 5. Okay, so 2 ni kita gabungkan dia pula. Kita pun letaklah dekat-dekat ni. Ambil pen kita. Okay, negatif x tambah 2z sama dengan negatif 1. Negatif 2x tambah 5z sama dengan negatif 1. Okay, hak ni kalau kita nak cek jawapan, takut kita buat. Tengok jawapan salah. So, rugilah masa. So, kita pun ambil kalkulator. So, tekan mod. So, 3 EQN. Pilih nombor 1. So, unknown dia ada 2 lah. Iaitu X dengan Z. So, kita pilih unknown 2. So, A1 bermaksud. Ni adalah A1. A1. Maksudnya negatif 1 lah. So, kita masukkan negatif 1. Sama dengan. Lepas tu B pula. Negatif 2. Ni. Negatif 2. Ni B1 tu. C pula tu dah. So, bukan negatif 2, positif 2. So, 2 lah. Sama dengan C1 bermaksud negatif 1. Sama dengan. Okey, untuk A2 ni line yang kedua. Iaitu negatif 2. Lepas tu B pula 5. C pula adalah negatif 1. Okey, so jawapan dia adalah 3 dengan negatif 1. Tapi dia tulis sini, kalkulator kita tulis X dengan Y. Kita tulis dulu. Dia, okay, kita tulis dulu jawapan dia. X sama dengan 3. Okay, Y pula
negatif 1. Y ni awak jangan tulis Y. Ni adalah Z. So, Z adalah 1. Gitu. Kalau untuk soalan awak ada angka bererti, dia akan royak siap-siap atas ni. Beri jawapan kepada 3 angka bererti. Macam gitu. So, kalau tak ada royak tu maksudnya nombor bulat lah. Nombor bulat gini. 3, 1. Tu kita panggil nombor bulat. Okay, so kita teruskan. Jangan pula ni ada soal lagi jawapan untuk Y. So, macam mana nak dapatkan Y? Kita masukkan kedua-dua ni ke dalam salah satu persamaan. Tak kisah ni. So, contoh kita ambil persamaan mana? Persamaan nombor 1 ni kita nak. Ni, persamaan nombor 1 tu kita nak. Ni, hak asal ni. So, kita pun buatlah. 2X, X ganti dengan 3. Tambah dengan Y. Y kita tak tahu. Tolak dengan 5Z. Z kita tahu dah iaitu 1 sama dengan negatif 1. So 2 kali 3 6 tambah Y tolak 5 sama dengan negatif 1. So 6 tolak 5 dapat 1. So Y tambah 1 sama dengan negatif 1. So Y sama dengan negatif 2. Betul Sarah? Negatif 2. Okay, so dapatlah nilai markah. Saya rasa soalan ni membantulah paling dalam banyak-banyak soalan. Pelajar paling membantu jawab soalan ni. Sebab markah dia pun banyak, soalan dia pun senang. Okay. Ni pun awak boleh cuba sendiri. Saya nak tengok awak bezakan dengan soalan yang hak ni pula. Ni soalan nombor 5. 5 ni dia bezakan apa dengan hak ni? Dia ada apa dah? Hak ni ada 3, hak ni ada 2. Ni soalan nombor 5 ni. So, soalan nombor 5 ni. Okay, so macam mana nak buat ni? Dia tak boleh buat guna kaedah potong-potong tu. Sebabnya dia ada kuasa 2 tu. Kalau awak kuasa, ada kuasa 2. So, bila gini awak kena buat persamaan lain. Ni persamaan 1, persamaan 2. Awak kena bentukkan persamaan ketiga. So, X sama dengan 7 tambah 2Y. Persamaan ketiga. Bila bentukkan persamaan ketiga, saya will lalu satu markah. Okay. Persamaan ketiga ni nak buat apa? Masukkan dalam persamaan yang kedua. So, 7 tambah 2Y kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan 37. Bila masukkan je, awak saling, rajin, menyaling, duduk masuk dalam ni, dapat lalu semarkah lagi. So, ni awak kembangkan lah. So, macam mana nak kembangkan tu, awak boleh buat kertas kotor. Kalau saya comot je lah. So, jadi 4 plus 9, 14 jadi 28. Y tambah 4Y kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan 37. So, ni tu susung biar dia jadi ni lah. So, 4 jadi 8Y kuasa 2 tambah 28Y tambah 49. Okey, hak ni awak boleh cek dulu dengan kalkulator. Takut jawapan awak salah. Kalau ikut ke jawapan mesti dalam nombor bulat. Sebab dia tak royak pun. Apa dah? Nak 3 angka bererti ke. Okay, so kita buatlah cek jawapan tu. Saya ni dulu. Nampak tak kalkulator ni? Okay, so tekan mod 3 kali. Tekan 1. So, kita pilih degree lah. Sebab anu dia sama je. So, A dapat 8. C dapat 28.